benda yang paling penting sekali, ya. Benda yang akidah ini, ya. Jadi insya-Allah, jadi saya tanpa mengenai masa lagi, saya serahkan panggil kita kepada Ustaz Maulana. Silakan. Biasa buat kan, tapi yang mana ni semua tak ada saya. Okey. Saya biasa kan. Ada kaki kan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والناس أجمعين كل مشايخنا وخصوص مؤلف الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang hormati pada Tuan Imam, pada Ustaz Muslim, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah, Allah SWT beri kita kesempatan lagi untuk kita hadir ke rumah Allah ini. Kita salat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah sama-samalah kita berniat iktikaf berada dalam masjid ini, supaya diam kita di dalam masjid ini ada fadilat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pahala setiap saat kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita tidak berhadas dan tidak berkata perkara-perkara yang lara dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita diberi umur lagi pada saat ini, saat dan ketika ini kita diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup lagi, menghirup oksigen udara Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan segala nikmat di atas muka bumi, matahari, bulan, bintang, di saat dan ketika ini, setakat keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana masa yang ada pada kita hanyalah saat dan ketika ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian.
Semua manusia berada dalam kerugian, melainkan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang lain semua rugi berlaku. Maka sangat yang ada pada kita adalah sekarang. Tak ada orang yang boleh jamin hidup walaupun sesaat lagi. Tak ada surat confirmation daripada Allah. Tak ada orang boleh confirm dia boleh hidup. Nak tunggu isyak ni kampung belum tentu hidup lagi. Belum tentu kita boleh hidup. Yang lepas tinggal sejarah. Sesaat yang lepas tu tinggal sejarah bagi kita. Tak boleh pulang dah. Itulah makhluk yang bersifat dengan baharu dan fana. Itulah fana namanya. Dulu orang kata kita hidup di atas bumi yang fana, alam yang fana. Kita tak faham benda fana tu. Kita ingat sekadar syair macam tu je, sekadar baik-baik lagu saja. Dunia yang fana. Sebenarnya fana, kita pun tak faham kita jadi fana. Kita jadi fana. Kita tak faham kita jadi fana. Jadi fana tu biasa lah tuan-tuan. Kita tengok ke belakang, sesaat lepas, 2 saat lepas, seminit lepas, sejam lepas, masa tu fana, binasa, sejarah. Itulah fana, binasa. Adapun melihat ke depan, kita ni makin baharu. Setiap saat baharu. Kalau kira menyambut baru, bukan tahun baru dia bagi, saat baru. Setiap saat kena sambut dengan pengertian yang baru. Sebab tu ulama yang arif billah, mereka itu setiap saat mereka zikir kepada Allah. Setiap saat, setiap nafas, helaan nafas dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tak tentu kita boleh hidup sesaat lagi. Andai kata kita tarik nafas, Allah tak izin kita lepas nafas, maka matilah kita tuan. Kita dah masuk ke alam barzakh. Andai kata kita lepas nafas, Allah tak izin kita tarik nafas, itu syukur sangat. Kita nikmat oksigen ni syukur sangat. Kalau Allah tak izin tarik nafas, maka mati kita. Kita dah masuk sempadan sana dah. Itu satu helaan nafas. Sebab tu ulama dulu dia ada zikir nafas. Setiap nafas tu dia ada zikir. Itu makna zikir nafas. Maksudnya tiap-tiap nafas tu dia berjaga-jaga, sentiasa memperingati Allah Subhanahu wa taala. Bimbang-bimbang nikmat nafas tu Allah tarik, maka mati. Maka kita dah masuk ke sempadan barzakh, permulaan bagi akhirat. Allahu Akbar. Kita ni rugi sama lah. Betul lah, Allah bersumpah demi masa. Wal asri, demi masa. Sebab tu setiap saat yang ada pada kita sekarang ni, apa kerja buat kita? Yang pertama sekali, sekarang kita berada dalam masjid. Jadi seperti yang sebut oleh Ustaz tadi, hari ni tak ada khusus lagi. Kitab pun tak ada lagi. Jadi kita cakap boleh jadi umum. Dia dalam bentuk umum lah. Akan datang insya-Allah. Cuma kita berkenalan dengan kitab kita ni dulu nantilah. Jadi setiap saat yang ada pada kita ni adalah kesempatan yang ada pada kita. Sekarang kita berada di masjid, kita niat iktikaf. Dan kita berada di masjid, kita tajdid niat kita. Tajdid niat kita, memperbaharui niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang kita ada sempat lagi hidup kita ni, kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita selalu istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi mana manusia itu tidak rohnya tidak sampai ke gharrah, ke halkumnya, maka sekali itulah dia diterima taubat dia, insya-Allah. Selagi mana matahari belum terbit daripada arah barat, maka taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan yang kita ada juga, ya. Atau orang arif billah dia takut dalam kehidupannya, dari sudut batinnya, dia seimbangkan antara khauf dan raja. Khauf apa khauf? Khauf ni maksud takut. Raja maksudnya harap.
Khauf takut bimbang-bimbang amalan kita tak diterima. Semayang kita tak diterima, puasa kita tak diterima, amalan semua sekali tidak terima. Itu kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, bimbang. Dalam masa sama seimbang dengan rajah harap amalan yang sedikit kita. Zikir tak seberapa, baca Quran pun tak seberapa lagi. Mengajak orang kepada kebaikan tak berapa lagi. Buat kerja agama pun tak seberapa lagi. Banyak dunia banding dengan agama. Kalau dunia sekalipun, dunia yang tidak diagamakan, dunia yang tidak diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita niatkan semua ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ibadat itu ibadat khusus ataupun ibadat umum. Ibadat khusus sembahyang, puasa, zakat, atau ibadat khusus ataupun perkara-perkara yang sunat. Niat kita lillahi ta'ala. Ataupun perkara yang ibadat perkara umum, ataupun dipanggil perkara adat, kan? Kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adat makan, pada adatnya lapar makan. Kita rasa nak makan, lapar, hukum adatnya kena makan lah. Kalau bertahan kau tak raya buat ibadat pula. Jadi kena makan. Maka makan tu kita niat ibadat. Balik dekat makan nasi, kita niat ibadat kepada Allah, dapat pahala. Untuk segarkan badan kita, untuk tenaga, untuk kita ibadat kepada Allah. Balik nanti boleh jadi kita membersihkan diri. Dan benda tu boleh jadi kebiasaan kita pun. Balik boleh jadi sebelum kita tidur, kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan diri kita. Kalau bersugi tu ada fadilat. Bersihkan diri, bersihkan diri. Mandi umpama je kan. Jadi mandi tu kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Patut dalam kitab-kitab fiqh dia ada sebut mandi sunat. Yang keliru mandi sunat mandi lah ya. Ada alih sikit. Semayang sunat semayang. Semayang sunat maksudnya jenis semayang sunat. Sunat semayang, perkara yang sunat dilakukan dalam semayang. Itu. Mandi sunat, jenis mandi sunat. Mungkin kita kecil dah ada sebut antaranya semayang nak pergi solat Jumaat, menyambut hari raya, kan? Itu mandi sunat. Tapi mandi yang biasa buat, dia panggil benda tu benda harus, tu kebiasaan kita mandi. Maka kita niat kerana Allah SWT boleh pahala. Tidur pun boleh pahala. Sebab tu kena ada ilmu. Sebab tu tidur orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh Allah, oleh syaitan, iblis, daripada sibuk orang habis. Kan, mana tidur orang berilmu. Tidur pasal apa? Tidur dia ada doa. Tidur dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk tandas pun ada doa dia. Puan-puan tak apa doa pun baca bismillah saja. Tak apa doa, baca bismillah dengan nama Allah. Siapa yang masuk tandas dengan baca bismillah, neraka syaitan tak boleh melihat auratnya. Kan kena baca bismillah lah tadi. Berapa tahun dah tahu baca bismillah. Masuk kita gitu je. Kalau masuk kaki gigi lain sikit, maknanya ini dah masuk dah kaki kanan. Bismillah pun tak baca sebelum masuk tandas. Puas dan jin tengok Angry Bird. Puas dan jin tengok Angry Bird. Lama semua puas semua dah. Puas daripada rumah kita tengok kan. Jin lama dah puas. Sama bersubuh ada doa dia. Semua sekali atas bersubuh ada doa dia. Diajar oleh Rasulullah SAW. Bapa menyebut nama Allah. Maknanya maknanya kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini masih lagi menghadapi COVID-19. Pandemik COVID-19. Jadi semua ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin semua ini adalah dari Allah. COVID ini adalah semua daripada Allah, daripada kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Tak boleh kita syirik. Hari ini ramai orang yang syirik dengan COVID.
Ada yang syirik dengan COVID, ada yang syirik dengan ikhtiar, ada yang syirik dengan makhluk, kan? Bagai-bagai keadaan. Ada yang sebut ini buatan manusia. COVID ni buatan manusia. Betul lah, buatan manusia daripada China. Ya, COVID ni buatan manusia. Ada yang sebut COVID ini boleh mematikan. Ya, kalau asbab boleh jadi. Kemungkinan kalau seorang tu dia ada apa? Dia ada apa? Kronik, penyakit kronik. Maka dia boleh, dengan COVID itu boleh menyebabkan kematian. Ya. Ada yang mengatakan yang lebih jauh dari itu, ada yang mengatakan ini konspirasi Dajjal. Dia kerja buat Dajjal. Dajjal. Konspirasi Dajjal. Dan Yahudi Zionis, kerja buat dia. Dia yang atur. Dunia ni percaturan dia. Ya. Tak apalah, kerja Dajjal, kerja Yahudi, tak apalah. Itu kerja dia. Dan kita kerja kita apa? Itu nak tanya balik. Kerja kita apa? Dia dah buat kerja dia. Musuh batin kita buat kerja hari-hari. Iblis, syaitan yang mengodakan nafsu kita. Iblis syaitan yang mengodakan nafsu kita. Dia jadikan perkakas untuk merosotkan jiwa dan roh kita. Padahal nafsu itu kalau dihalakan kepada baik, jadi baik. Tapi bila nafsu dikoda oleh syaitan, maka dia jadi rosak jiwa, jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu musuh dalaman. Hari-hari 24 jam, sehari semalam, setiap saat dia berbisik, mengajak kepada keburukan. Setiap saat musuh batin kita. Musuh zahir kita Yahudi, Nasara. Kerja buat. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Adanya selama-lamanya, tidak sekali-kali, selama-lamanya Yahudi dan Nasara itu akan redha kepada kamu. Sehingga mereka masuk lubang biawak, kamu pun ikut sekali. Itu memang kerja dia. 24 jam dia buat kerja. Jadi apa kerja kita? Kebiasaan yang cakap gitu, cakap ini konspirasi Dajjal. Yang cakap gitu masjid pun datang. Duduk kedai, tepuk meja duduk kedai. Duduk kedai, bertepuk meja duduk kedai. Ini konspirasi Dajjal. Jadi bila azan dan berkumandang azan, dia tak sampai ke masjid. Kan? Sebenarnya kalau nak kira musuh-musuh Islam, tak payah tunggu COVID, tuan-tuan. Musuh-musuh Islam hari-hari. Musuh-musuh Islam dah masuk dalam rumah kita masing-masing. Percaya atau tidak? Melalui media sosial, melalui media elektronik, melalui media massa, televisyen, semua sekali. Media elektronik masuk siang malam 24 jam. Sekarang siaran 24 jam. Kalau dulu sampai pukul 12, pukul 12 negaraku habis. Tinggal jam bulat. Masa ni tak ada jam bulat, terlama. Saya pun tak lama dah tengok TV, tak ada. Dulu ada jam bulat. Ingat lagi. Kan? Jadi sebenarnya dah masuk hari-hari dah. Dalilnya apa? Dalilnya dengan TV manusia lalai daripada mengingati Allah. Dengan TV manusia lalai untuk datang ke masjid. Ini ada drama ni pukul lepas maghrib ni. Akasia. Macam-macam akasia lah. Bunga raya lah, bunga okey lah dia berlaku. Dengan akasia. Mula-mula hari ni sedap pula cerita baru. Lepas tu tengok hari kedua, macam mana nak sambung semalam. Nak sambung episod kedua. Dah miss dah. Malam tadi dah miss masjid, hari ni dah miss lagi masjid. Malam esok hari ketiga, akhir sekali miss mati. Kan? Akhir sekali mati macam Allah lah. Jaga kasar macam tanah kerbau. Kan? Mati. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya hari-hari. Jadi kita kena tanya situ, mana kita nak letak Allah di mana? Keyakinan kita kepada Allah SWT. Jadi saya nak sentuh sikit berkenaan dengan keyakinan, fahaman
akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi COVID-19. Jadi yang marah-marah tadi, yang marah-marah tadi mereka ini sama ada tak ada ilmu, ada marah, ataupun dia terlampau ekstrim. Terlampau ekstrim sangat dalam memahami sesuatu. Kan? Agak sekali marah. Ada sebuah tempat tu marah. Pengurusi masjid kena marah hari-hari berjawab dengan ahli qaryah. Kan? Apa gini. Berjawab. Dia kata pening lah. Pengurusi masjid bercakap tiap-tiap minggu, cakap nak memperingatkan ahli jemaah tentang SOP, kena ikut SOP. Ya. Jadi kita kena letak baik keyakinan kita arah mana. Kalau kita meletakkan COVID, ada orang yang takut melampau kepada makhluk. Takut melampau kepada makhluk dalam situasi sekarang kita COVID. Takut melampau sampai tak jadi benda. Nak buat ibadat pun tak jadi, nak buat kerja pun tak jadi. Telah takut melampau. Dan jauh daripada itu, meyakini COVID itu memberi bekas pada mematikan ataupun memberi mudarat. Dia kata COVID itu beri mudarat, kan? Ini belum dajjal lagi. Ini cerita dajjal tadi. Belum dajjal terbit lagi. Kalau dajjal terbit, Nabi kata, kalau dajjal terbit, kamu jangan dekat dengan dia. Kalau kamu rasa kuat iman sekali, jangan cari dajjal. Kan? Kalau zaman itu muncul, maka sampai ke tahap kamu terpaksa ikat anak isteri kamu di batang-batang tiang rumah, di tiang-tiang rumah kamu ikat, jangan bagi keluar. Kenapa? Iman berhadapan dengan suasana fitnah itu. Boleh jadi larut, boleh sekuat mana iman boleh jadi larut hebatnya fitnah dajjal. Itu kamu orang sebut ini baru dia panggil pengikut-pengikut dia. Pengikut-pengikut dia. Jadi hak cakap tadi, hak tak sampai masjid tadi, dah awal-awal dah datang masjid. Jadi kita ni yang yakin bukan makhluk. Atau dajjal pun, dajjal tidak ada apa-apa pun. Cuma diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dajjal ni adalah satu makhluk Allah yang dijadikan panjang umur. Itu minal munzari, panjang umur. Ada dia ada berapa? Ada tiga yang jahat, dua yang baik. Tiga yang buruk, dua baik. Yang pertama yang panjang umur, iaitu yang pertama dajjal. Yang kedua iblis. Iblis panjang umur. Tapi mati jugalah. Kan kiamat esok, sebelum malaikat Israel mati, iblis mati dulu. Akhir sekali yang mati malaikat Israel. Kemudian Ya'juj wal Ma'juj. Ya'juj wal Ma'juj. Yang baik Nabi Isa alaihissalam. Yang apa ni? Yang banyak lagi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat. Malaikat. Panjang umur malaikat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memulakan perjalanan, bertemu dengan malaikat Jibril di Mina, menaiki buraq, berjalan ke Masjidil Aqsa. Jadi ketika itu bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, aku nak melihat wajah asal kamu. Jibril, aku nak melihat wajah asal kamu. Jibril datang berupa dengan manusia. Jibril ni boleh rupa manusia. Iblis pun boleh rupa manusia. Jadi kalau tak rajin nampak muka datang masjid tu kan, ni boleh jadi malaikat ataupun iblis. Tahu dulu. Dia boleh rupa manusia. Iblis boleh rupa manusia. Zaman Nabi tu iblis masuk mesyuarat para pemuka Quraisy ni di Darun Nadwah. Iblis jadi manusia. Kan? Sambut cadang macam mana kita nak buat Muhammad. Ada yang kata, minta maaf tuan-tuan, berterabur sikit pasal tak ada kitab. Jadi kitab ni dia kira cabang-cabang gitu. Tapi imam cabang-cabang tak jumpa pangkai. Risau kan. Jadi iblis ni masuk mesyuarat. Jadi asalnya ada yang cadang. Cadang nak macam mana kita hantar saja Muhammad, halau saja Muhammad. Tak boleh halau Muhammad. Jadi kalau halau Muhammad ni
dia akan mengembangkan dakwah dia ke seluruh pelosok dunia. Macam mana cara ni? Akhir sekali Iblis kata bunuh sahaja. Cara macam mana bunuh? Tak boleh bunuh, tak boleh seorang-seorang atas nama persendirian. Cara bunuhnya iaitu kumpulkan pemuda-pemuda yang kuat. Kumpul, bunuh serentak. Bunuh serentak Nabi SAW. Kan? Akhir sekali bila maknanya kalau Nabi mati, maka tidak ada orang yang boleh disalahkan. Tu Iblis buat kerja jahat, dia pandai. Sebab tu orang mencuri tabung masjid tu kan. Dia pandai sungguh. Orang ni dia lancang. Masjid tu lah, masjid Syekh Ngajar tu kan. Masjid lancang, banyak lancang. Apa ni dia pandai tu. Beribu habis duit masjid. Itu nak buat jahat. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Nak dunia dengan ilmu, nak akhirat dengan ilmu. Sama. Buat kerja jahat pun dengan ilmu. Maknanya Iblis pun ilmu. Itu cerita lain. Ceritanya Iblis panjang umur, malaikat pun banyak umur. Jadi bertemu Nabi SAW di Mina. Bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dalam perjalanan Rasulullah tanya pada Jibril, Jibril umur berapa? Umur berapa ya Jibril? Jibril kata, aku tak pasti umur aku berapa. Tapi yang pasti aku ada, manusia tak ada lagi. Nabi Adam pun tak ada lagi. Tak pasti. Cuma yang aku pasti, aku tengok ada satu cahaya di langit keempat. Ada satu cahaya. Cahaya tu dia berkelip. Berkelip. Jadi cahaya tu berkelip setiap 70,000 tahun sekali. Cahaya tu berkelip setiap 70,000 tahun sekali. Setiap 70,000 tahun sekali cahaya tu akan berkelip sekali. Lepas tu 70,000 tahun sekali dia kelip. Sepanjang ingatan aku, dia dah berkelip sebanyak 73 tahun. 73,000 tahun dah dia berkelip. Itu yang aku ingat lah. Itu cakap saya lah, malaikat Jibril tak cakap itu. Kan? Maknanya lalu Rasulullah kata, itulah aku, Nur Muhammad SAW. Kan? Maknanya roh lah, roh memang. Roh ni, kalau ikut roh ni memang daripada alam tinggi kan, alam malakut. Roh kita tak binasa. Antara yang tak binasa adalah roh. Lepas Allah ciptakan roh, bila kiamat esok roh tak binasa. Syurga tak binasa, neraka tak binasa, qalam tak binasa, arash tak binasa. Apa lagi? Luh mahfuz, qalam, arash, luh, kursi tak binasa. Berapa dah? 5 dah. Roh ada 7 di akhirat. Alam ulia, alam tinggi ada 7. Alam dunia ada 3. Yang pertama alam dunia yang tidak binasa adalah jasad Rasulullah SAW, jasad para nabi. Yang kedua jasad para syuhada. Para syuhada dia tak binasa. Jadi bangkit di akhir di mahsyar nanti jasad asal. Nabi Muhammad pun jasad asal. Berkhotan. Berkhotan. Kita manusia ni jasad baru, berkuluk balik. Kita bangkit di mahsyar esok berkuluk balik, tak sunat balik. Begitu kan. Kemudian satu lagi ulama menyebut ajbuz zanab, satu biji benih besar biji sawi pada tulang sulbi, tulang tongkeng. Kecil. Boleh jadi orang Hindu dia bakar dia cari hang benda tu kan. Dia bakar benda tu jadi apa agak ni? Dia cari benda itulah, wallahu a'lam. Kan? Ajbuz zanab. Jadi 7 tak binasa, termasuk roh lah. Roh ni tidak binasa. Jadi roh ni boleh jadilah. Maknanya antara yang terawal ya, iaitu Rasulullah SAW. Atau disebut nur. Walaupun khilaf lah nama dan sebagainya. Jadi mana tadi? Okey. Jadikan malaikat dalam peristiwa itu. Saya mana tadi? Ustaz, tak ingat. Kena balik pangkil balik. Tak ada catatan ni. Jadi balik pula keyakinan kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul ini konspirasi Dajjal, tengok macam mana keyakinan. Sebenarnya isu dia bukan isu itu. Isu dia isu kelemahan akidah umat Islam. Isu kelemahan akidah umat Islam. Hari ini sampai ke tahap umat Islam boleh mengeluarkan mengeluarkan statement, buat video di media sosial menyatakan bahawa nak murtad, nak keluar dari Islam. Berani dia buat pernyataan macam tu, nak keluar dari Islam. Ya. Jadi sebab apa dia berani itu? Sebab keyakinan dia kepada agama ni. Mungkin dia tak nampak keindahan, kesumbulan agama Islam. Mungkin dia tak nampak keindahan, kesumbulan agama Islam. Ataupun mungkin ilmu dia. Ilmu sejak daripada boleh jadilah berlaku dalam keluarga yang tak dapat pendidikan agama, yang tak mau bercampur dengan masyarakat, tak mau pergi kuliah. Baik-baik, tapi dia gitulah. Dia panggil jahil basi. Jahil basi dia panggil beku, jahil beku. Bila ajak dia belajar, dia tak nak belajar. Anak pun dia tidak menggalakkan untuk belajar. Akhir sekali masuklah, habis dah sekolah rendah. Adalah kafar sikit-sikit. Tapi budak-budak sekolah kafar malu lah. Berambat gitu je lah kan. Berambat dengan ustaz. Kemudian masuk sekolah menengah. Duduk asrama. Kalau sekolah agama tahan, alhamdulillah. Sekolah agama tahan. Tapi kalau sekolah menengah, duduk asrama. Adalah juga kelas Quran dia asrama. Guru Al-Quran asrama. Tapi seorang guru, anak murid beratur anak murid. Dia nak kejar masa 2 jam petang, nak kejar masa mengajar. Akhir sekali tak ada, ustaz khabar, kita baca semua sekali. Contohnya gaya katak dan kuban. Buka gitu. Kata bila masa nak betul rukun qauli, rukun apa? Fatihah, Quran. Fardu ain jauh sekali. Fardu ain bila masa nak betul. Kan? Mengenai Allah jauh sekali. Kan? Akhir sekali berlaku lah begitu dalam tempoh sekolah menengah. Kemudian masuk ke pengajian tinggi. Ambil jurusan, bukan jurusan agama, jurusan lain. Dalam keadaan fardu ain dari sudut akidahnya masih lagi tidak tahqiq benar-benar. Maksudnya dia bawa iman taklid tu. Betul lah dia rasa pada Islam, tapi dia panggil Islam batu. Istilahnya Islam batu. Jadi mau ayah Islam, dia pun Islam. Jadi sebab apa dia masuk Islam? Sebab apa Islam? Sebab mau ayah Islam. Itu dia panggil taklid. Taklid nanti saya cerita pasal taklid. Jadi masuk ke universiti, bercinta dengan orang Hindu, bercinta dengan Kristian, kan? Akhir sekali murtad. Mamat murtad, Hina murtad. Bila murtad tu keluarlah viral, perkara tu jadi viral. Bila viral, orang semua cakap. Viral baru cakap. Bila viral baru cakap. Jadi pihak berkuasa agama kena cakap je. Kalau tak cakap, nanti orang agama tak buat kerja pula. Jadi dia kena cakap juga. Masa tu dah cakap. Jadi sebenarnya itu yang viral. Sebenarnya isu yang besarnya adalah isu akidah. Isu akidah umat Islam, isu iman. Isu iman, kan? Jadi iman taklid. Iman taklid ni maksudnya dia dari sudut yakin, dia yakin 100%. Bila sebut Allah, dia yakin Allah. Yakin ada Allah, yakin. Yakin malaikat, yakin. Yakin hari kiamat, yakin. Dia yakin 100%. Maksudnya dia tak ada syak. Dia tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Dalam bab akidah dia tak boleh syak, tak boleh zon. Syak lagi parahnya. Zon pun tak boleh. Kalau bab fiqh boleh zon. Contoh arah kiblat, agak-agak. Ataupun masuk waktu semayang, kan? Orang raya nak mengukur matahari, arah kiblat. Masa tu mendung. Pokok hari, maknanya tak nampak matahari, mendung. Maka kita pun tak tahu. Maka arwah tu bolehlah kita
yakin, pada zon saja. Kalau lebih kurang 75% ke 80% yakin. Okay? Tapi dalam akidah pun lagi tu. Allah ada, rasa-rasa ada. Rasa-rasa tak, tak boleh gitu. Maksudnya kalau itu berat tu. Kalau tidak jazam, maksudnya syarat pertama tak cukup. Syarat kedua dia mesti muafakat bil haq. Maksud dia yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia kena muafakat bil haq. Apa maksud muafakat bil haq? Berbetulan dengan Al-Quran dan hadis, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Dulu syarat dulu muafakat bil haq. Kalau dia yakin pertama Allah saja, tapi yang kedua dia tak yakin, dia mengatakan Allah itu salah satu daripada 3 Tuhan, umpama Nasrani, itu tidak muafakat lah kan? Kita orang Islam tak, kita yakin Allah tu Maha Esa, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Tuhan yang satu. Allahus samad, Allah saja, tak ada dua. Tak ada dua. Sebab tu kalau kita orang Islam, kita sebut kalimah Allah, kita faham sungguh. Bila sebut Allah, kita faham kesempurnaan Allah. Tidak ada yang syirik pada Allah. Allahus samad, Allah tempat bergantung kita, bukan Rabi, bukan SRP. Allah semata-mata. SRP ikhtiar lah. Ikhtiar tu pun terikat dengan kudrat dan iradat Allah semua. Mana jalan untuk kita mendapat perolehan pahala, kita ikut SRP. Ikhtiar, mengelak mudarat, dapat pahala. Nabi pun berubat. Tapi tak boleh kata ikhtiar memberi berkat. Ikhtiar mesti kait dengan, balik pula kepada kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu. Jadi muafakat bil haq. Kemudian yang ketiga dalil. Dalil ni kena belajar. Kalau tak ada dalil, dia panggil iman tu iman taklid. Iman ikut-ikut. Ikut-ikut dia bahaya. Saya buat analogi gini lah. Contohnya Acong isteri dia. Acong isteri dia, kemudian anak dia, kan? Masuk Islam. Bila masuk Islam, lepas 6 bulan, Acong dan isteri dia murtad, keluar dari Islam. Kemudian anak dia tu ikut murtad keluar balik. Jadi anak dia tu dipanggil iman taklid, iman ikut-ikut. Itu panggil iman ikut-ikut. Tapi iman ikut-ikut tu tidak yakin. Jadi ketika masa dia mula Islam tu, dia masuk, dia dapat syahadah tu, dia belum beriman. Dia hanya dapat ikrar saja. Dia baru Islam saja, belum beriman lagi. Apa tu? Jadi dia keluar. Itu dia panggil taklid, tak ikut-ikut. Tapi taklid ghairul jazmi, taklid yang tidak yakin. Berbeza pula satu keluarga lagi, keluarga Maryam dengan isteri dia masuk Islam. Anak dia pun ikut sekali masuk Islam. Tiba-tiba selepas 6 bulan, anak dengan Maryam dan isteri dia keluar daripada Islam. Anak dia tak ikut. Dia tanya, kenapa tak keluar Islam? Mak ayah dah keluar Islam. Aku yakin Islam ni agama yang betul. Aku yakin Allah ni Tuhan yang betul, kan? Tapi bila tanya dalil, tak tahu. Memanglah dia baru masuk Islam, tak belajar. Jadi akidah dia panggil iman taklid jazmi. Iman taklid jazmi. Cuma yang beratnya, tanpa dalil tadi, ada ulama, walaupun bukan pahaman jumhur dah panggil, bukan jumhur ulama, ada ulama mengatakan iman ni tak sah kalau dia taklid. Kita fikir balik, berapa banyak anak-anak kita yang, anak jiran kita, anak saudara mara kita, anak kaum kerabat kita, bangsa kita, berapa banyak yang bawa iman taklid. Jadi iman taklid ni, ada ulama kata tak sah iman dia. Tetapi tahan sikit, ada ulama kata sah iman dia. Itu kita pegang pada ulama mengatakan sah iman tu, tahan sikit, boleh gosok dada sikit, kan? Tapi tengok pula dia taklid tu yakin ke tidak. Kalau tak yakin, muktamad. Kalau dia taklid itu tidak yakin, maka ulama kata muktamad, tak ada khilaf, dia iman dia tidak sah. Kalau yakin, dia taklid tapi dia yakin, dia bersusah.
Hukum dia dosa besar. Dia panggil mukmin yang asik. Dia dosa besar. Andai kata berdosa besar sebab apa? Sebab apa? Dia tak belajar. Dia berpeluang untuk belajar. Ada tok guru, ada ustaz, ada kuliah, ada kelas. Dia tak nak pergi. Kalau tak ada dalam kampung dia, dia kena pergi kampung sebelah. Kalau tak ada kampung sebelah, dia kena pergi daerah sebelah. Tak ada daerah sebelah, dia kena pergi negeri sebelah. Tak ada negeri sebelah, kena pergi negara sebelah. Zaman dulu orang sampai ke Mekah kan, sampai ke Diuban belajar agama, sampai ke Mekah belajar agama kan. Tak apalah, ikut dia, ikut sunnah tu lah. Jadi selagi dia tak belajar, maka dia kekal dalam ahli maksiat. Tapi kalau dia belajar, dah belajar dah, tapi bebel. Dah belajar, pada belajar kata dah, kayaknya bebel, tak amuh dapat. Kalau Fatihah tu puas dan betul, tak mau betul-betul Fatihah. Maka lepas taksir dia, maka dimaafkan, maka semayang sah lah untuk dia kan. Tapi kalau tak belajar, dia tak betul ke Fatihah, maksudnya semayang tak sah. Ini bab akidah lagi pula ni. Tak belajar untuk mendatangkan dalil, maka dia sentiasa dalam keadaan dosa. Dosa. Nampak Jadi saya nak merujuk pada iman taklid yang mula tadi, Zahirul Jazmi tadi. Dia ikut-ikut, tapi ikut-ikut yang tidak yakin. Iman dia tidak sah. Jadi umat Islam hari ni yang ada krisis akidah hari ni, duduk di pusat pengajian tinggi, duduk di kerja di merata-rata ni, dia bawa iman taklid Zahirul Jazmi. Jadi dia masuk universiti, maka timbullah isu murtad, maka keluar dari Islam sebab cinta ataupun sebagainya. Jadi saya nak tanya, adakah dia tak Islam masa itu? Kita sebut bila keluar, bila bercinta dengan agama lain, maka dia keluar dari Islam, itu murtad. Tapi sebenarnya dia, iman dia, kalau belajar tu duduk tangga bangsa rumah, baru nak keluar rumah, duduk tangga bangsa rumah, dia bawa iman taklid Ghairul Jazmi. Dalam arti kata lain, iman tak sah. Sebab apa? Sebab keluarga tak ada perendahan agama. Ramai tak sah. Sebab tu tak heran bila COVID datang, macam-macam isu keluar, macam-macam melatak. Pagi COVID ni kan, dia sebenarnya pada iman kita. Kalau kita letak, kita takut, kita yakin COVID ni yang mematikan, maka dari sudut iman kita syirik. Kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah syirik. Syirik ni mati Allah tak ampun dosa syirik. Kalau hidup alhamdulillah lah. Cuma ulama kata tak sampai kufur lah kalau dia menggantungkan kuasa tu pada Allah. Contoh dia kata COVID memberi bekas pada mematikan, tapi kuasa tu Allah beri. Maksudnya COVID ada package mematikan, maka dia syirik. Cuma dia menyandarkan. Sebab tu ulama kata tak berani kufur. Fahaman ni dia panggil Qadariyah ataupun Mu'tazilah. Menyerahkan makna makhluk ni ada package kuasa. Nampak atau dia panggil Qadariyah. Dah keluar pada ahli sunnah wal jamaah. Nabi sebut umatku berpecah kepada 73 golongan. Satu golongan saja selamat, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Satu golongan saja. Nampak? Jadi dengan COVID satu je manusia boleh tergelincir. Jadi kalau betul lah konspirasi Dajjal kata ada setengah golongan, sampai doktor yang buat kajian pun doktor Dajjal juga je dah. Sial doktor tu buat kajian je kan. Jadi sebenarnya jangan pelik. Sebab apa? Sebab musuh-musuh Islam 24 jam. Jadi kita kena tanya kita balik, apa kerja kita? Musuh Islam dah buat kerja dia, kerja kita apa? Patutnya kita kena risau sejauh mana apa ni kita ni syak berhenti ya? Betul. Jadi kita kena fikir sejauh mana kita ni sembahyang jemaah kita, sejauh mana ibadat kita, sejauh mana pergantungan kita dengan Allah, sejauh mana anak isteri kita boleh taat perintah Allah. Kita kena fikir itu lagi. Kita kena risau tu. Itu yang patut kita risau. Sedangkan bila-bila masa saja kita akan mati, dijemput Allah Subhanahu Wa Taala, bila masa saja. Patut kita kena risau tu. Takut kita mati su'ul khatimah. Bukan risau kaji ke Dajjal tu. Dajjal buat kerja dia dah. Yahudi buat kerja dia dah, memang kerja dia. Jadi apa kerja kita? Kan? Itu lah saya bila masjid tutup tu kan.
Bila masjid tutup, marah suruh. Bila masjid boleh buka, hak marah tu tak datang. Dia pun tak datang masjid. Oh, marah. Sampai buat video, marah masjid tutup. Kan? Masa masjid buka, muka dia pun tak nampak. Berbeza orang beriman, orang ada ilmu. Dia tak datang dengan ilmu. Dia tak datang sebab apa? Dia nak jauhkan pada mudarat. Dia datang pun dengan sebab apa? Maknanya dengan ilmu. Datang pun dengan ilmu, tak datang pun dengan ilmu. Itu pentingnya ilmu. Ya? Jadi itu sikitlah maknanya. Jadi maknanya dalam isu tadi, dalam rumah pun iman dah tak sah. Duduk dalam rumah pun iman sudah tidak sah. Itu bahaya, ya. Sebab tu kena jaga iman. Ya. Apa punca dia? Banyaklah. Antaranya punca sistem pendidikan. Punca macam-macam. Complicated lah kalau nak cerita puncanya. Tuan-tuan maklum lah. Mana daripada rumah dah satu hal dah. Rumah, kalau katakan rumah tak ada pendidikan agama, satu hal. Bila pergi sekolah dah tak ada pendidikan agama. Bergaduh hamda, semayang zuhur jemaah. Ada juga cikgu yang tak setuju buat semayang jemaah zuhur. Kan? Lepas tu nak macam-macam di sekolah. Itu pertemuan. Lepas tu ada pula dan sebagainya. Complicated kalau nak cerita. Punca je. Sampai maknanya semua sekali lah. Sistem pendidikan. Kemudian pihak berkuasa, orang yang berkuasa, itu kena tanggungjawab semua. Kita kena mana memikirkan. Sepatutnya isu ni kena fikir. Bukan isu apa? Kan ni dekat nak puasa kan. Isu apa? Isu 8.21. Balok. Dalam YouTube bergaduh 8.21. Lepas tu saya isu mana tu khilaf dibesar-besarkan. Isu usul tidak dibincangkan. Contoh apa usul? Ramai lagi anak muda yang kita yang tak semayang. Ramai lagi anak muda yang kita tak puasa. Ramai lagi anak muda kita yang tak pernah sampai ke masjid. Ramai lagi anak muda kita yang imannya iman taklid. Kita kena fikir. Ulama kena bincang itu. Kan kena bincang, kena selesaikan masalah itu. Oh betul. Ni tak lama lusa. Ni 10 Sahabat. Kalau ni 10 Sahabat. Dok kelai. Boleh ke tak baca apa tu? Baca Yasin 3 kali. Baca Yasin malam ni 10 Sahabat 3 kali. Kan? Jadi perbuatan tu duduk kelai tu lah. Orang tak mengaji lah tu, orang tak mengaji langsung dia tak marah, tak bincang. Tak kenal huruf langsung, tak pernah mengaji Quran langsung, tak bincang. Tiba-tiba orang nak baca, tahan lah sikit pada tak baca lalu. Maka baca Yasin. Kalau boleh khatam Quran malam tu, silakan. Daya ke tak khatam Quran semalam kan? Imam Syafi'i sehari sekali khatam. Imam Syafi'i ketika dia dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah tu nak jumpa guru dia, Imam Malik. Naik unta. 7 hari perjalanan. 7 hari tu 7 hari khatam Quran. 7 hari khatam Quran, hafal kitab Imam Malik Al-Muwatta', hafal. 1000 hadis hafal. Kita entahlah. Kan? Mana tanya. Tahan sikitlah. Kita baca apa? Kita baca apa? Jantung Quran, hati Al-Quran, iaitu surah Yasin. Ada orang kata pula, kau baca umul Quran je, kau baca ibu Quran je, kau baca Fatihah je. Tak apa, itu baca lah Fatihah je. Dakwah itu dia boleh. Orang baca Yasin, dia boleh baca Yasin. Taki pula Fatihah dengan Yasin pula dah. Seorang induk apa ni? Seorang induk Quran, seorang hati Quran. Mana besar sekali induk dengan hati. Sudah ditakir. Habis masa umur kita takir itu je dah. Dah ibadat ke mana? Orang nak buat alhamdulillah boleh buat. Kan? Banyaklah hadis-hadis yang cerita malam ni 10 Sahabat ni. Cuma maknanya kita tak letaklah pada keyakinan kita, maknanya ada fadilat yang Nabi SAW sebut. Bulan Syaban ni Nabi banyakkan puasa, sedekah dan sebagainya kan.
Nabi banyakkan puasa. Aku tak pernah melihat Aisyah tak pernah melihat. Maknanya Nabi banyak puasanya melainkan bulan Syaban. 3 bulan. Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Ya. Jadi Syaban ada fadilat. Fadilat. Jadi saya ingat tadi yang hadis panjang, tapi kalau saya baca lagi jadi lagi panjang lagi. Lagi panjang lagi. Jadi kelebihan itu banyaklah, antara dalam tafsir Ibnu Katsir. Buka tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, siapa tafsir? Imam Ibnu Katsir. Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir namanya. Surah Yasin. Disebut surah Yasin itu banyak dalam keadaan kita susah, kita baca surah Yasin. Antara kelebihan surah Yasin disebut, saya terbaca dalam satu kitab tu, kalau badan letih sangat balik kebun tak kayu, masa tu baca surah Yasin, insya-Allah yakin betul lah. Boleh kita baca Al-Quran dengan kita berdoa dengan Al-Quran. Sebab tu kita baca doa, sebelum kita baca doa kita baca ummul kitab Al-Fatihah kan. Maksud apa? Kita bertawasul dengan Al-Quran, bertawasul dengan ayat-ayat Al-Quran kan. Gitu. Kalau sebut Yasin ni banyaklah fadilat dia. Cuma mana kita letak, cuma kita tidak mewajibkan. Sebab apa? Dia ibadat umum. Cuma kalau ada kata malam ni 10 Syaban tu malaikat tukar buku, tu tak betul lah. Keyakinan kita tak letak gitu. Malam ni 10 Syaban tu malaikat tukar buku. Sebenarnya malaikat bukan malam ni 10 Syaban, hari-hari tu kan. Hari-hari malaikat tukar, maknanya turun naik, hantar laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni sampai subuh esok malaikat akan berhimpun sini, maka lepas pada subuh tu malaikat akan naik ke langit, hantar laporan. Allah tanya kepada malaikat, apa hamba ku buat? Maka malaikat kata dia semayang. Berapa dah? 9. Boleh berhenti sikit ya. Malaikat naik, subuh akan turun baru. Ni rut langit ni sibuk juga. Sibuk daripada Kuala Lumpur ni. Kalau gitu hari-hari. Jadi bertukar. Subuh tu turun malaikat, asar sekarang. Sebab tu dah semayang subuh dan semayang asar fadilah besar. Semayang apa dia dipanggil? Ada kelebihan semayang asar kan. Maknanya asar dan subuh. Subuh. Jadi bertukar. Maknanya hari-hari. Jadi kita tak pernah mengatakan bahawa malaikat tutup buku malam 10 Syaban dah. Hari-hari. Cuma disebut oleh Nabi SAW, malam ni 10 Syaban tu banyak fadilatnya. Ada hadis-hadis, antara disebut daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat pada malam 10 Syaban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Pada malam 10 Syaban tu Allah ampunkan dosa. Maknanya orang yang meminta ampun, kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Orang yang bermusuhan gaduh dalam laknat Allah. Orang yang syirik kafir. Maknanya syirik maknanya tidak diampunkan. Arti kata tidak ampun lepas matilah. Sebelum mati Allah ampunkan. Jadi syirik ni besar lah. Antara dosa yang besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar itu syirik. Tapi dosa syirik ni lepas pada mati Allah tak ampun. Dosa syirik sebelum pada mati insya-Allah ampun. Tapi kalau syirik, kalau sampai tahap kufur, maka selepas pada mati neraka selama-lamanya. Itu beza dia. Kalau kufur bawa mati dia tanpa iman, neraka selama-lamanya. Kalau dia syirik, dia tak taubat, serupa juga tidak diampunkan oleh Allah setelah mati. Syirik. Payah nak ubat syirik. Covid ni ramai yang syirik. Sebab Covid ni huru-hara manusia syirik. Katalah kerja buat musuh Islam, sampai dajjal esok lagi lah banyak syirik. Allahu Akbar. Kan? Begitu. Bawah pada tu dosa-dosa besar. Kabair, dosa al-kabair, dosa-dosa besar.
Dosa besar ni kalau mati ada dosa yang Allah sebut jelas azab dia. Dosa sekian azab dia sekian. Dosa sekian azab dia sekian lepas pada mati. Tapi walaupun begitu, lepas pada mati kita tak boleh gelar dia, tapi dia masih Islam, dia panggil mukmin yang asli. Ahli maksiat lah. Maksudnya kalau dia mati, maka serah urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita kata awak ahli neraka, tak boleh. Nampak orang tak semayang, ahli neraka, tak boleh. Kita tak boleh kata dia ahli neraka. Cuma kita boleh kata dia awak melakukan amalan ahli neraka, boleh. Awak ni tak semayang ni, ini amalan ahli neraka. Awak ni tak puasa ni amalan ahli neraka, boleh. Tapi tak boleh kita kata dia ahli neraka, tak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi SAW ada sahabat yang mati akibat daripada dihukum syariah, iaitu dikenakan hukum rejam sampai mati. Hukum rejam sampai mati iaitu berzina dengan sebab berzina dalam keadaan berkahwin, sudah berkahwin tapi melakukan zina. Sehabis kesalahan, maka hukumannya direjam sampai mati. Kalau orang tak kahwin, hukumnya 100 sebat. 100 sebat. Jadi matilah, maka Rasulullah semayang jenazah ni, menunjukkan ahli maksiat bukan kubur. Tapi pahaman lain dia lajuk pula. Macam Mu'tazilah dia kata apa? Ahli asal buat maksiat ni ahli neraka selama-lamanya. Kita tahu, kita orang mukmin asli ni kalau dia mati, dia masuk neraka, dia tidak kekal. Selagi mana ada iman walaupun sebesar zarrah. Cukup sekali itu. Saya rasa tak boleh lanjut ni. Nanti nanti apa namanya? Puas sangat benda istilahnya. Jadi macam tu kan. Jadi saya ni kuliah banyak tempat juga. Jadi bila banyak tempat, saya memerhatikan orang. Jadi kalau dia punya body language dia tu dah lain macam tu, itu mana kena berhentilah. Kalau lanjut lagi, dia panggil kelakir. Itu mana bahasa tak kerti kau kan. Bahasa tak kerti kau. Mana kita tengok, maknanya boleh berhenti lah. Edah dia kata ya. Lepas isyak tu, maknanya 20 minit kan? 10 minit, 20 minit gitulah. Ya, insya-Allah. Jadi cukup sekali itu. Jadi sama-sama kita menjaga iman kita ya, dalam kita menghadapi semua sekali lah. Hari ni cerita COVID, cerita virus. Kalau cerita orang berubat, dia saka pula. Cerita berubat, perubatan Islam boleh dah, perubatan Islam. Tapi awal-awal hak berubat tu apa? Ini sebab saka ni. Kan? Jadi letak yakin pada saka, suruh juga yakin pada COVID, istilah sama. Kalau darah tinggi, ini sebab ada kecil manis, sebab ada gula dah ni. Benar? Garam. Kalau kecil panis sebab ada gula, ada gula dah. Menyebabkan sakit, menyebabkan mati. Gula tak pasal. Tak pasal-pasal gula tu. Apa ni? Dia bersalahkan. Kambing, daging kambing, gulai kambing. Ini makan gulai kambing naik darah tinggi. Tak pasal-pasal gulai kambing tu. Dia bersalahkan. Ramai orang makan kambing molek-molek sihat. Ramai orang makan gula. Itu makan gula. Orang tua dulu makan gula. Saya ingat zaman Wan dulu ya, buat gula dekat separuh gula. Tapi sihat boleh. Kalau buat air tu, air DO tu, dekat separuh gula. Tapi dia buat kerja lain pula, kerja kampung kan. Kita ni lain lah. Duduk ekor ada 4 jam, minum pula air gula habis lah kan. Wallahu a'lam. Bukan sebab makhluk yang menghidup mematikan, memberi manfaat mudarat, semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu a'lam. Jadi tangguh malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika.